Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan case study bagi subjek Human Resource Management. Nama saya Salmi binti Ibrahim, nombor metrik 03 DPR 20L1046. Bersama rakan-rakan saya, Nur Atirawadiah binti Abdullah, nombor metrik 03 DPR 20L1049 dan juga Siti Masarah binti Nur Azhar, nombor metrik 03 DPR 20L1008. Isu yang dituntut dalam Pertikaian Perdagangan oleh EIE-UNR ialah memaksa Infineon Teknologi Kulim Sdn Bhd untuk kembali ke meja rundingan untuk meneruskan tawar-menawar bagi perjanjian kolektif. Kedua, bantahan terhadap kebuntuan dan penentangan cadangan pengurusan dalam kenaikan gaji sifar. Yang ketiga, menentang pengurangan bonus dan faedah bagi pekerja lain. Dan yang terakhir adalah memperbaiki keadaan kesihatan dan kebersihan di kilang. Seterusnya, saya akan membentangkan sebab pekerja perlu menyertai kesatuan sekerja. Yang pertama, untuk melindungi hak mereka. Kesatuan sekerja sentiasa memberitahu hak pekerja. Mereka akan mempertahankan hak seorang pekerja jika majikan melayan pekerja secara tidak adil. Pekerja boleh bergantung pada sokongan dan perwakilan pakar daripada kesatuan pekerja. Seterusnya, untuk mendapatkan kuasa tawar-menawar dan memperjuangkan lebih banyak gaji, faedah dan juga kurangkan kerja. Terbukti bahawa pekerja yang merupakan ahli kesatuan pekerja memperoleh pendapatan lebih daripada pekerja bukan kesatuan pekerja. Kesatuan kerja menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk menerima gaji yang lebih baik, pencen, cuti, insurans, kesihatan, bayaran perubatan kerja lebih masa dan banyak lagi. Seterusnya adalah kesaksamaan. Kesaksamaan merupakan kesatuan sekerja memperjuangkan hak yang sama rata, gaji yang sama rata. Kesatuan sekerja memerangi diskriminasi terhadap kaum, jantina, orientasi seksual dan ketidakupayaan serta memupuk rasa hormat dan maruah di tempat kerja. Seterusnya, kesihatan dan keselamatan. Pekerja boleh berasa yakin untuk menyatakan tiada kerja berbahaya tanpa kehilangan pekerja. Kesatuan kerja berkempen tanpa jemu untuk keadaan kerja yang lebih selamat dan boleh dihargai kerana meningkatkan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Untuk bersosial, iaitu mengekalkan perkembangan terkini, di mana kesatuan sekerja ni biasanya akan sentiasa mengetahui semua berita terkini, termasuk sebarang perubahan dalam perundangan ataupun kemaskini penting akan datang yang perlu diketahui oleh pekerja. Kesatuan sekerja akan mengadakan mesyuarat dan menawarkan untuk menghantar buletin yang berkaitan dengan perkara yang berlaku di kesatuan. Kaedah tindakan industri lain yang dilakukan oleh EIE-UNR sebelum piket dan selepas piket. Sebelum piket, pekerja kilang Infineon telah melakukan tunjuk perasaan bagi menunjukkan ketidakpuasan hati mereka terhadap pihak pengurusan kilang dan majikan kerana mengisytiharkan jalan buntu. Sebab yang menyebabkan ketidakpuasan hati pekerja terhadap pihak pengurusan kilang kerana menganggap pihak pengurusan kilang yang disifatkan tidak adil terhadap hak serta memeras tenaga kerja secara berterusan. Tujuan piket dijalankan adalah untuk memaksa Infineon Teknologi Kulim Sdn Bhd kembali ke meja rundingan untuk meneruskan tawar-menawar bagi perjanjian kolektif. Tindakan selepas piket ialah teknologi Infineon menjemput pemimpin kesatuan kerja untuk mesyuarat. Pengurusan telah berjanji untuk menangani masalah dan bersetuju untuk menyambung semula rundingan pada 30 Mac.
Ini menunjukkan yang tindakan industri lain seperti mogok dan pemberhentian kerja tidak sempat dilakukan kerana pengurusan Infinance Teknologi Kulim Sdn Bhd telah bertindak dengan segera untuk menyelesaikan masalah pekerja dan Kesatuan Kerja telah menyelesaikan masalah tersebut sebelum ia menjadi lebih teruk. Terdapat 4 prosedur untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan iaitu melalui rundingan langsung, conciliation, perantaraan dan juga arbitration. Prosedur yang pertama adalah rundingan secara langsung. Berdasarkan syarat-syarat perundingan kolektif melalui perbincangan yang dijalankan antara kesatuan dan majikan di peringkat syarikat untuk menyelesaikan hujah tanpa melibatkan pihak luar. Jika tiada perjanjian kolektif, maka perbincangan adalah berdasarkan kepada prosedur yang sedia ada di dalam syarikat. Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja (DGTU) tidak boleh memaksa kedua-dua pihak untuk berdamai. Prosedur yang kedua adalah conciliation. Conciliation bertujuan untuk mendamaikan kedua-dua pihak yang berselisih faham supaya mencapai satu kata sepakat. Majikan dan Kesatuan Sekerja boleh melaporkan perkara itu kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja DGTU. Ketua Pengarah melantik seorang pendamai bertindak bagi pihaknya yang diberi kuasa sebagai pendamai. Pihak-pihak dalam pertikaian hendaklah memberi kerjasama dengan pendamai. Seterusnya adalah perantaraan. Perantaraan adalah proses yang tidak mengikat secara amnya dijalankan dengan seorang perantara yang tidak menghakimi kes tetapi memudahkan perbincangan dan menyelesaikan pertikaian. Perantaraan biasanya orang luar yang telah dilantik dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Matlamat perantaraan adalah untuk pihak ketiga yang neutral membantu pihak yang bertingkai mencapai kata sepakat sendiri. Prosedur yang terakhir adalah arbitration. Arbitration ini adalah di mana pihak ketiga yang neutral bertindak sebagai hakim yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian. Penimbang tara mendengar apabila setiap pihak berhujah kesnya dan mengemukakan bukti yang relevan, kemudian memberikan keputusan yang mengikat. Petimbang tara menyerahkan keputusan yang biasanya sulit dan tidak boleh dirayu. Sekian, terima kasih.